Selamat sejahtera kelas. Memandangkan kita cuti lama, jadi cikgu nak buat pembelajaran secara online. Okey, cikgu nak awak semua salin dalam buku Matematik 2 sebab cikgu akan semak lepas sekolah buka. Okey. Untuk hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu bab 4 iaitu operasi set. Okey, untuk operasi set ni dia terbagi kepada dua iaitu persilangan dan kesatuan. Okey, dalam bahasa Inggeris dia orang akan sebut sebagai intersection dan union. Okey, untuk persilangan kebanyakannya orang akan sebut sebagai intersect sahaja. Okey, untuk hari ini cikgu nak ajar persilangan sahaja. Okey, apa yang dikatakan dengan persilangan? Okey, salin ya. Persilangan. Lihat elemen yang sama dalam set A dan set B. Okey, kita tengok elemen yang sama sahaja dalam set A dan set B. Okey, yang kedua, simbol untuk persilangan adalah U terbalik. Okey, dan yang ketiga, kalau dicakap A bersilang B, kita boleh tulis dia sebagai A bersilang B. Okey, kita teruskan kepada contoh yang pertama. Contoh yang pertama, salin ya. Dalam universal set ada merah, biru, hijau, kuning, ungu dan putih. Dalam set P ada kuning, merah, hijau dan biru. Dalam set Q ada kuning, putih dan ungu. Dan akhir sekali, set R ada hijau, putih, ungu, biru dan merah. Jadi soalan yang pertama, dia minta P bersilang dengan Q. Okey, dia minta P bersilang dengan Q. Dalam persilangan dia cakap lihat elemen yang sama sahaja. Okey, kita tengok dalam set P dan set Q. Okey, untuk yang pertama, warna kuning ada tak dalam set Q? Ada, betul. Kalau ada, kita bulatkan dia. Okey, warna kuning. Sekarang warna merah ada dalam set Q? Tak ada. Okey, tak ada, kita abaikan. Kita tengok lagi dalam set P. Hijau ada tak dalam set Q? Tak ada, kita abaikan dia. Dan biru ada tak dalam set Q? Tak ada, kita abaikan dia juga. Okey, dalam set Q pula, putih. Putih ni ada tak dalam set P? Tak ada. Tak ada, kita abaikan dia. Dan ungu ada tak dalam set P? Tak ada. Tak ada, kita abaikan dia. Jadi sekarang elemen yang sama hanyalah warna kuning. Jadi kita boleh tulis dekat dalam ni P bersilang dengan Q macam ni. Okey, ini yang dikatakan sebagai P bersilang dengan Q. Ada warna apa? Warna kuning sahaja. Elemen yang sama di dalam dua set. Okey, kita teruskan. Contoh kalau dia minta N dalam kurungan P bersilang dengan Q. Apa yang dikatakan dengan N ni? N ni dikatakan sebagai jumlah elemen yang terdapat dalam P bersilang dengan Q. Okey, sekarang berapa jumlah elemen yang terdapat dalam P bersilang dengan Q? Satu saja, kan? Okey, kita tulis dia sebagai 1. Okey, apa kata kalau cikgu tulis macam ni? Kalau cikgu tulis macam ni, jawapan yang ni adalah salah. Sebab dia minta jumlah, bukan elemen. Jadi jawapan yang betul adalah, kita tulis dia sebagai
satu sahaja. Tak perlu pun ada kurungan yang macam ni. Okey, ini adalah jawapan yang betul. Okey, kita teruskan. P bersilang dengan R. Okey, P bersilang dengan R. Kita tengok P dan R sahaja. Okey, sebelum tu cikgu padam dulu yang bulatan tadi. Okey, sekarang kita tengok set P dan R saja. Okey, untuk P, warna kuning ni ada tak dalam set R? Tak ada. Tak ada, kita abaikan. Kita tengok merah. Merah pula. Merah ni ada tak dalam set R? Ada. Kalau ada, kita bulatkan. Kita bulatkan. Warna hijau ada tak dalam set R? Ada. Kita bulatkan. Dan warna biru ada tak dalam set R? Ada. Kita bulatkan. Okey, kita tengok set R pula. Putih ada tak dalam set P? Tak ada, kita abaikan. Ungu ada tak dalam set P? Tak ada. Tak ada, kita abaikan. Jadi sekarang elemen yang sama dalam set P dan R hanya ada warna merah, hijau dan warna biru. Okey, nampak cikgu bulatkan. Okey. Jadi kita boleh tulis P bersilang dengan R. P bersilang dengan R, kita boleh tulis dia warna merah, warna hijau dan warna biru. Okey, faham ya? Dan kalau dia minta berapa jumlah elemen yang terdapat dalam P bersilang dengan R? Okey, berapa jumlah elemen? Kita ada 1, 2 dan 3. 3 sahaja jumlah dia. Okey. Dan soalan yang terakhir, dia minta R bersilang dengan Q. Kita tengok elemen R dan elemen Q sahaja. Okey, cikgu padamkan dulu. Okey, sekarang kita tengok elemen yang ada dalam R dan Q. Okey, R dengan Q. R dan Q. Okey, kita tengok dulu dalam Q. Okey, kita tengok kuning ada tak dalam set R? Tak ada. Tak ada, kita abaikan. Putih. Putih ada tak dalam set R? Ada. Ada, kita bulatkan. Warna ungu ada tak dalam set R? Ada, kita bulatkan. Okey, kita tengok set R pula. Biru ada tak dalam set Q? Tak ada, kita abaikan. Merah ada tak dalam set Q? Tak ada, kita abaikan. Jadi ada untuk R dan Q hanya ada warna putih dan ungu sahaja. Jadi kita boleh tulis dia sebagai R bersilang dengan Q ada warna putih dan warna ungu. Okey. Dia tanya pula berapa jumlah elemen yang terdapat dalam R bersilang dengan Q. Berapa jumlah dia? Kita ada 1, ada 2. Ada 2 jumlah elemen yang terdapat dalam R bersilang dengan Q. Okey, kita teruskan kepada contoh yang kedua. Sekarang kita pergi ke contoh yang kedua, salin.
kita ada universal set 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 dan 12. Set P ada gandaan 3. Set Q ada faktor bagi 12. Dan set R ada nombor genap. Okey, kalau soalan tu dia bagi dalam bentuk ayat, kita perlu senaraikan dulu elemen yang ada dalam setiap set ni. Okey, kita pergi set yang pertama iaitu set P. Dia kata gandaan 3. Okey, kalau gandaan 3, cikgu boleh tulis dia 3, 6, 9, 12, 15. Okey, ni adalah gandaan 3, betul. Tapi gandaan 3 ni perlulah berdasarkan dengan universal set yang ada dalam ni. Okey, kita tengok dia. Okey, nombor 3 ada tak dalam universal set? Ada kan? Ada, kita bulatkan dia. Nombor 6 ada, kita bulatkan dia. Nombor 9 tak ada, kita abaikan. Nombor 12 ada, kita bulatkan. Nombor 15 tak ada. Okey, sekarang untuk set P ni, ini adalah gandaan 3, betul. Jadi kita boleh tulis dia macam ni. P 3, 6 dan 12. Okey, faham ya? Okey, untuk set Q dia ada faktor bagi 12. Apa yang dikatakan dengan faktor bagi 12? Faktor bagi 12 ni dia cakap, cikgu mulain, berapa darab berapa sama dengan 12. Okey, berapa darab berapa sama dengan 12? Kita mulakan dengan nombor yang paling kecil. 1 darab berapa sama dengan 12? 1 darab 12. 2 darab berapa sama dengan 12? 2 darab 6. 3 darab berapa sama dengan 12? 3 darab 4. 4 darab berapa dapat 12? 4 darab 3. Okey, sekarang 3 darab 4 dengan 4 darab 3 sama je kan? Cuma dia nombornya terbalik. Okey, kalau sama macam ni, kita boleh abaikan dia. Okey, sekarang apa yang dikatakan dengan faktor bagi 12? Faktor bagi 12 adalah nombor yang di sini. Cikgu tanda 1, 2, 3, 12, 6 dan 4. Ini yang dikatakan dengan faktor bagi 12. Tapi faktor bagi 12 ini untuk dalam set Q ni, faktor bagi 12 elemen dia perlu sama dengan yang ada dalam universal set ni. Okey, kita tengok yang pertama. Nombor 1 ada tak dalam universal set? Ada, betul. Kalau ada, kita bulatkan dia. Nombor 2 ada, kita bulatkan dia. Nombor 3 ada. Nombor 4 tak ada, kita abaikan. Nombor 6 ada, kita bulatkan dia. Dan nombor 12 ada, kita bulatkan dia. Jadi untuk set Q, elemen dalam set Q, kita boleh tulis dia sebagai Q. Okey, elemen dia apa? 1, 2, 3, 6 dan 12. Okey, ini adalah set Q. Ini adalah elemen yang terdapat dalam set Q. Okey, yang ketiga, R nombor genap. Nombor genap, okey. Kita buat macam yang pertama tadi, macam gandaan 3.
Okey, sekejap. Okey, gandaan. Maafkan cikgu. Okey, nombor genap. Nombor genap ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, nombor genap ni untuk set elemen dalam set R, nombor genap ni perlulah berdasarkan dengan elemen yang terdapat dalam universal set. Okey, kita tengok Nombor 2 ada tak dalam universal set? Ada, kita bulatkan. Nombor 4 tak ada, kita abaikan. Nombor 6 ada, kita bulatkan. Nombor 8 tak ada, kita abaikan. 10 ada, kita bulatkan. Dan nombor 12 ada, kita bulatkan. Okey, jadi nombor yang bulat ni adalah mewakili elemen yang terdapat dalam set R. Okey, cikgu boleh tulis je set R. Okey, kita tengok sini. Set R ada nombor 2, nombor 6, nombor 10 dan nombor 12. Jadi ini adalah elemen yang terdapat dalam setiap set berikut. Okey, sekarang kita tengok ini sahaja, set P, Q dan R. Okey, contoh soalan dibagi macam ni. Okey, Q bersilang dengan P. Q bersilang dengan P. Q bersilang dengan P, kita tengok elemen yang terdapat dalam P dan Q saja. Okey, dalam P nombor 3 ada tak dalam Q? Ada, kita bulatkan. Nombor 6 ada, kita bulatkan. 12 ada, kita bulatkan. Dalam Q 1 tak ada, kita abaikan. 2 tak ada, kita abaikan. Okey, nampak Okey, bulatan. Okey, jadi kita boleh tulis je Q bersilang dengan P adalah 3, 6 dan 12 sahaja. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua, B. P bersilang dengan R. P bersilang dengan R, kita perlu tengok set P dan R saja. Sebelum tu cikgu padamkan dulu. Okey, kita tengok P dan R sahaja. Okey, P dan R. Nombor 3 ada tak dalam R? Tak ada, kita abaikan. Nombor 6 ada. Kalau ada, kita bulatkan. Nombor 12 ada, kita bulatkan. Kita tengok R pula. Nombor 2 tak ada dalam R, kita abaikan. Nombor 10 tak ada, kita abaikan. Jadi ada 2 elemen saja P bersilang dengan R. Nampak Okey, P bersilang dengan R, kita boleh tulis dia adalah nombor 6 dan 12 sahaja. Okey, dan soalan yang terakhir, Q bersilang dengan R. Q bersilang dengan R, kita tengok set Q dan set R saja. Sebelum tu cikgu padamkan dulu. Okey, kita tengok set Q dan set R. Okey, set Q ada 1, dalam R ada, tak ada, kita abaikan. Nombor 2 dalam R ada, kita bulatkan. Nombor 3 tak ada, kita abaikan.
nombor 6 ada kita bulatkan. Nombor 12 ada kita bulatkan. Okey, tengok R pula, nombor 10 tak ada dalam Q, kita abaikan. Jadi elemen yang terdapat dalam Q bersilang dengan R adalah 2, 6 dan 12. Kita boleh tulis dia nombor 2, 6 dan 12. Okey. Faham ya? Cikgu harap awak semua faham.